Assalamualaikum kepada semua. Okey, sekarang kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita kepada topik yang keempat dalam teknik Vox 5, iaitu untuk menganalisa daily chart, ya. Okey, untuk tujuan menganalisa daily chart, saya akan menggunakan chart Nexus daripada RHB TradeSmart, ya. Dan kita akan pakai counter merge sebagai kita punya contoh, untuk kata apa ni, tujuan pembelajaran pada kali ini lah. Okey, ini adalah contoh counter merge di mana setupnya telah saya buat menggunakan setup chart yang saya telah share dengan anda sekalian. Okey, dan juga saya akan merefer pada material yang saya telah sediakan ini untuk dikongsikan bersama-sama dengan anda lah, ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, pertama untuk menganalisa chart ni, kita akan ada beberapa perkara yang kita akan check lah. Pertamanya, saya pecahkan checking ni kepada dua bahagian, iaitu kita akan melihat pada bahagian chart, dan yang ini pada bahagian chart dan juga pada bahagian indikator, apa yang kita perlu tengok pada dua bahagian berkenaan. Okey, untuk bahagian pertama ni, iaitu bahagian chart, syarat pertama untuk menentukan sesuatu counter boleh diconsider ataupun diambil kira untuk kita beli adalah kita nak pastikan bahawa MA3 telah berlakunya cross pada MA3 telah cross EMA 10 dan juga EMA 20. Maksud di sini adalah, kalau kita lihat contoh ni, merge lah. Garisan merah ini merupakan garisan EMA 3, EMA 10 diwakili oleh garisan biru, manakala EMA 20 diwakili oleh garisan hijau. So, dalam keadaan sekarang ni, crossing itu telah berlaku pada 26 hari bulan 9. Di sini tarikh, anda boleh tengok tarikh di sini. Saya letak sini 27 hari bulan 9 telah berlaku crossing MA3, cross MA10 dan cross MA20. So bila MA3 atau crossing ini dah berlaku dan kedudukan garisan MA3 lebih tinggi daripada kedudukan garisan MA10 dan juga lebih tinggi daripada kedudukan MA20, keadaan ini kita namakan sebagai golden cross. Okey, MA3 lebih tinggi daripada MA10 dan juga lebih tinggi daripada MA20, ia akan dikenali sebagai golden cross. Maksudnya carta ataupun chart yang mempunyai crossing ini mempunyai chances untuk kita trade, even secara swing pun boleh. Maksudnya dia berada dalam keadaan bullish yang orang kata apa ni, sesuai untuk kita trade lah. Okey, itu syarat yang pertama. So, untuk tujuan ni, saya telah menyediakan satu mungkin checklist yang kita boleh go through bersama-sama nantilah. Okey, saya telah sediakan kat sini. Saya telah crop data merge di sini, dan kita akan buat satu checklist untuk kita sama-sama go through untuk kita periksa atau kenal pasti sama ada counter merge ini menepati syarat untuk kita membuat pembelian nanti. Okay, pertamanya kita telah cek tadi, MA3 telah berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada MA10 dan juga MA20. So kita tick kat sini. Secara sini dah cek okey. Okey, item yang kedua adalah kita perlu melihat, syaratnya adalah body candle mesti melebihi 30% pula, 3%. Okey, untuk ini kita akan buka chart tadi. Okey, dan kita measure lah. Tuan-tuan boleh tengok di bahagian ni, di bahagian changes ni, berapa persenkah kenaikan candle pada hari Jumaat lepas, iaitu pada tarikh di sini tarikh, iaitu pada tarikh 12 hari bulan 10 2018. So kenaikan candle kita akan nampak di sini, di CSG changes. Okey, bila kita letakkan kita punya cursor di sini, dan kita boleh baca sekarang ini adalah kenaikan ataupun changes yang telah berlaku adalah sebanyak 14.9, iaitu melebihi syarat yang kita telah setkan
dalam penentuan kaunter untuk pembelian kaunter, iaitu melebihi 3%. So bila amount kenaikannya dah melebihi 3%, itu telah memenuhi syarat untuk kenaikan minimum yang kita perlukan bagi body candle. So kita tanda di sini body candle tadi kita dapat 14.9% kenaikan. Secara automatiknya status kat sini kita boleh ubah menjadi, kita just tick je lah. Okey. Seterusnya kita akan melihat pada syarat yang ketiga, iaitu breakout. Berlakunya breakout atau tidak lah. Okey, breakout macam yang saya telah explain sebelum ini pada kita punya pelajaran yang lalu. Breakout ni kita pecahkan kepada dua sahaja, iaitu pertamanya minor breakout dan juga major breakout. Minor breakout merujuk kepada price candle yang telah break previous day body candle high lah. Manakala untuk major breakout merujuk kepada break previous high, puncak lah, maksudnya dia telah break puncak tertinggi sebelum ini, iaitu puncak tertinggi itu merujuk kepada body candle tertinggi sebelum ini lah. So kalau kita lihat pada counter merge ni, kita dapati kedua-dua breakout ni telah berlaku. Pertamanya, kalau kita refer yang terdekat, iaitu breakout ni adalah candle the day before dia. Kalau kita measure kat sini, dia pertamanya telah breakout candle the day before pada hari Khamis, iaitu kenaikan paling tinggi adalah pada body candle adalah pada 0.47. Tapi pada Jumaat dia telah close pada 0.54. So minor breakout telah berlaku pada hari Jumaat berkenaan. Manakala untuk breakout peak ataupun breakout puncak ni, previous puncak yang sebelum ni ialah pada paras 0.495, juga telah di break pada hari Jumaat berkenaan, di mana harga ni telah dipecahkan dan closing pada hari Jumaat berkenaan adalah pada 0.540 sen lah. Jadi untuk puncak juga kita boleh melihat di sini, kita just tukar kalau anda tak berapa pasti, just change kita punya chart type ni daripada candlestick kepada line lah. So bila kita tukar line dan kita nampak dengan jelas ini adalah puncak tertinggi sebelum ini. So bila candle tu bergerak pada hari Jumaat, dia telah break puncak tertinggi inilah. So ini secara tak langsung telah memberitahu kepada kita bahawa telah berlakunya kedua-dua breakout yang penting ni lah untuk chart merge. So di sini kita letakkan breakout major / minor dah berlaku. So kita tick lah. Untuk breakout ni sebenarnya tidak perlu kedua-dua major dan minor breakout ni berlaku lah. Cukup sekadar kalau salah satu berlaku pun boleh dikira cantik. Tapi kalau kedua-dua breakout ni berlaku, itu adalah bonus lah. Okey, seterusnya kita akan melihat syarat yang keempat pula, iaitu volume. Okay, syarat keempat ni adalah volume. Okay, untuk volume ni basically apa syarat yang telah kita setkan kat sini adalah volume hari ini mesti lebih besar daripada volume semalam, dan volume hari ini mesti melebihi garisan MA5 lah. Okey, so kita buka dekat kita punya chart dan kita boleh lihat pertamanya volume hari ini adalah volume hari ini, dan ini adalah volume semalam. So kalau kita compare volume hari ini dengan volume semalam, dengan jelas kita nampak bahawa volume hari ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada volume semalam. Dan syarat yang kedua mengatakan adalah today's volume bar melebihi garisan MA5. Garisan MA5 diwakili oleh garisan berwarna grey ni yang bergerak begini begini. So bar yang naik pada hari Jumaat lepas telah melampaui ataupun melebihi garisan MA5. So kedua-dua syarat dalam volume ni telah dipatuhi lah. So kita boleh set kat sini. Untuk item keempat, volume tu telah menepati syarat lah. So kita just tick je kat sini untuk dekat kita punya checklist. Okey, seterusnya item nombor 5, apa yang kita perlu tengok pada chart dan juga indikator ni. Kita telah pertama ni kita telah selesai melihat
apa syarat yang perlu pada chart. Okay, selanjutnya kita akan tengok pula pada bahagian indicators which kalau untuk indikator kita akan pecahkan kepada dua bahagian, iaitu MACD dan juga kita akan melihat apa hubungan kait antara smooth RSI dan juga stokastik, sama ada syarat-syarat yang kita set tu dah dipenuhi ke belum lah. Okey, untuk indikator tadi kita tengok dekat MACD syarat yang telah ditetapkan di sini adalah MACD ni garisan biru mesti cross garisan merah sebaik-baiknya di atas line kosong. Okey, kita tengok Okey, ini adalah MACD. Okey, yang di sini kita nampak garisan biru telah cross garisan merah, dan crossing ini berlaku di atas line kosong. So bila crossing bila crossing line biru cross line merah sahaja, dan kita normally untuk MACD dan kita panggil sebagai game on lah. So dalam kes sekarang ni syarat pertama untuk MACD dah dipenuhi, dan syarat keduanya adalah histogram bar mesti berwarna hijau pada hari terjadi berkenaan lah. So kita buka kita punya chart tadi dan tengok histogram bar pada hari Jumaat ni. Ini adalah histogram bar dan warnanya dah memang pasti berwarna hijau dan bukannya merah lah. So untuk syarat yang indikator ni MACD pun telah dipenuhi. So kita tanda kat sini nombor 5 untuk indikator MACD. Okey, also done lah. So kita tick saja. Okey, seterusnya item yang nombor 6 yang kita nak tengok adalah pada bahagian stokastik dan juga RSI. So kita refer pada nota kita sekejap. Okey, dalam nota ni ada beritahu dia rule ada dua condition lah. Condition pertama adalah jika smooth stokastik cross, iaitu garisan biru cross garisan merah di bawah 50%, syarat ni adalah smooth RSI levelnya mesti mesti bernilai lebih besar daripada nilai smooth stokastik dia lah. Ini bergantung pada level. Maksudnya kalau crossing itu berlaku garisan biru cross garisan merah di bawah garisan 50, kita kena pastikan level untuk RSI berada lebih besar daripada level stokastik. Ini adalah summary ni lah. Okey, dan kita buka dan cuba kita tengok counter merge ni. Okey, untuk merge ni kita refer dekat stokastik. Okey, dekat stokastik ni kita dapati sekarang ini adalah garisan biru telah cross garisan merah, tapi crossing ini berlaku ni adalah garisan putus-putus ni merupakan garisan 50%. So kalau crossing ini berlaku di atas garisan 50%, maka kita tak boleh refer pada condition 1 lah, sebab condition 1 ni rule-nya adalah crossing line ni mesti berlaku di bawah line 50. Jadi kita nak kena melihat kepada condition kedua, di mana condition kedua memberitahu bahawa keadaannya adalah stokastik crossing blue cross red berlaku di atas line 50. So cuba kita tengok syaratnya apa. Okey, bila stokastik cross di atas line 50, apa yang perlu adalah smooth RSI level mesti juga berada di atas line 50%. Okey, ini ada summary-nya. Okey, jadi kita lihat betul ke tak. Okey, bila crossing ini berlaku, level pada RSI pada ketika crossing itu berlaku adalah pada level 75.5%. Ini bermaksud crossing itu berlaku bila crossing itu berlaku, nilai RSI adalah lebih daripada 50%. So syarat dalam smooth RSI dengan juga smooth stokastik itu telah dipenuhi. Jadi apa yang kita perlu buat adalah untuk item yang ke-6, matchingkan antara sto dengan RSI, smooth sto dan RSI juga telah dipenuhi. So kita just tick je kat sini dengan kita punya checkbox ni. Okey, so 6 item sudah kita periksa lah. So ada lagi syarat lain kan. Okey, selepas smooth RSI, itu saja untuk syarat dalam candlestick. Kita perlu buat penilaian dari segi pada bahagian chart, iaitu
di bahagian atas ini, dan di bahagian bawah ni untuk MACD, Smooth RSI dan juga Stochastic, ini adalah indicators yang kita gunakan. Jadi kita boleh pecahkan penilaian ini kepada dua bahagian lah. Pertama bahagian chart dan keduanya di bahagian indikator, untuk nak pastikan bahawa chart dan juga indikator ni masing-masing memberi signal buy yang cukup untuk kita ambil tindakan bagi membuat pembelian. So langkah keempat ni ataupun langkah terakhir ni, kalau semua indikator ataupun chart punya signal dah memberi kita punya green light, so secara konklusifnya ataupun secara kesimpulannya, kita sudah boleh membuat pembelian untuk counter inilah. Saya rasa itu saja untuk penerangan bagi analisa dari chart. Dan untuk topik seterusnya nanti, kita akan tengok pada chart 1 minit bagaimana untuk membuat pembelian dan juga membuat penjualan nantilah. Okey, sekian, terima kasih.